kartun ini kalau kita tengok kartun, kartun hari ini sepatutnya memang telah muncul sebagai satu media komunikasi yang berkesan. Kerana kalau kita tengok kartun ini, dia ada kelebihan berbanding dengan teks, berbanding dengan tulisan, berbanding dengan media-media yang lain. Contohnya pertama sekali, kartun ini dia bila kita tengok dia ada kelucuan. Ada lucu lah kartun tu, walaupun sedikit, walaupun kadang-kadang lawak bodoh lawak, dia tetap ada lucunya. Jadi orang sekarang ini memang suka pada benda-benda yang lucu. Ya. Dan yang kedua, kartun ini dia bersifat universal. Jadi boleh dipahami oleh ramai orang. Orang buta huruf boleh faham. Ya, orang yang kadang tak faham bahasa Malaysia pun, tak faham bahasa dalam tu, dia boleh faham. Ya. Dan selain dari itu, ia memberi dia memberi suatu mesej yang sangat cepat. Dalam hidup sekarang ini sangat cepat. Mesej yang pantas dalam masa beberapa. Kalau kartun yang baik lah, kartun yang tak baik tu orang tak faham setahun ada. Rumah baca kan ada juga. Tapi kartun yang baik tu dia sekejap saja kita dapat check mesej dia. Jadi itulah, karena itu saya katakan kartun harusnya jadi satu media komunikasi yang berkesan. Tetapi di Malaysia tidak begitu dipergunakan. Tidak begitu dipergunakan, ataupun tidak dipergunakan untuk membawa mesej yang sepatutnya. Ini kita boleh tanya, mesej yang sepatutnya. Orang tanya saya, ini soalan-soalan wajib tak FAQ. Di mana-mana pergi orang akan tanya soalan ni. Ya, macam mana dia dapat idea? Adalah bila awal ni orang kata kartun saya ni bagus, pedas, lucu dan sebagainya. Orang tanya macam mana dia dapat idea? Idea ni sebenarnya cara nak dapat tu mungkin saya ceritakan kemudian. Tapi bahan-bahan idea ni datang dari mana? Sebenarnya yang bagi idea pada saya ni adalah BN. Baca dia semua. Menteri-menteri memang idea-idea semula jadi. It's a God sent idea to me. Sebab dia memang hari-hari membuat kenyataan yang kelakar. Ini kalau kenyataannya mesti kelakar. Kita tengok kalau menteri cakap, saya buka TV pagi kalau saya mandi, kalau saya nak lap badan sebelah bilik saya tu, memang saya buka saja kalau buka TV. Saya memang kelakar. Saya tengok berita saya dah kelakar. Memang kenyataan-kenyataan yang kelakar. Jadi itulah idea pada saya. Cuma dia bila dia kelakar, jadi kita pun rasa, oh ini boleh buat idea, ini boleh jadikan idea, ini boleh jadikan idea. Jadi saya rasa saya lagi BN pemerintah lagi tu idea saya banyak. Jadi dalam satu segi saya rasa itu pun dilema juga saya lah, sama ada nak jatuhkan BN kan tidak. Ya, sebenarnya memang banyak benda-benda yang lucu. Okey, kemudian orang tanya saya pasal stand pendirian saya. Ya, pendirian. Kartun saya orang yang baca orang tahu. Mesti kutu BN dia. Saya memang saya mengaku macam dekat Batiu, dia mesti kutu sama-sama kakak-kakak, dia mesti kutu BN dia. Toyo lah, Big Mama lah, dia mesti kutu. Saya pun macam tu. Saya tidak disuruh, tidak ada siapa yang suruh, tapi itu yang saya buat. Kerana apa? Kerana saya kata, orang kata ini tak adil. Ya? Karyawan-karyawan yang berfikiran serabut. Ada karyawan yang tulis, lukis, penyanyi, fikiran dia orang serabut. Dia kata, okey, tak boleh karyawan ni, kita tak boleh membela kepada mana-mana. Kita mesti jadi pengadil, duduk di tengah. Ya? Jadi saya tidak setuju. Saya kata karyawan ni dalam keadaan biasa boleh macam tu, dalam keadaan biasa. Tapi Malaysia ni tak pernah ada biasa. Malaysia ni sekarang kita menghadapi satu krisis moral yang sangat-sangat teruk. Krisis moral, krisis politik, krisis keseluruhannya krisis. Jadi kita tak boleh tengok saja krisis berlaku. Kadang kita kutuk sebelah sini, kadang kita berdiri, kita berubah ke sebelah sini. Sebab apa?
Sebab itu saya katakan, bila saya melukis, saya katakan, saya dalam quotation selalu saya katakan, kalau anda baca dalam buku saya tu, how can I be neutral? Even my pen has a stand. Pen saya pun ada stand. Macam mana saya nak neutral? Kerana apa? Kenapa dalam krisis moral kita kena ada stand? Okay. Saya bagi contoh senang saja. Kita berdiri, katakan berdiri di bus stop. Berdiri di bus stop. Di sebelah kita ada seorang perempuan. Tak kira lah dia ni Afwah daripada Indonesia ke, tak kisah dari mana-mana lah ya, kita pun tak kenal. Ataupun dia ni daripada Mongolia ke, tak apa. Dan tu better lah. Tapi ada seorang tu memegang bawa beg. Dia bawa beg. Tiba-tiba ada mak rempit datang ragut beg. Adakah kita akan kata, oh saya berkecuali, saya tengok dulu siapa-siapa yang ni, saya berkecuali lah. Mak rempit pun saya tutup, perempuan ni pun saya tutup. Kenapa dia duduk di bus stop membawa beg? Kita kritik dia. Dan kadang-kadang kita kritik mak rempit. Tidak boleh. Sebagai manusia yang betul-betul lah, manusia yang bukan golongan-golongan yang tak berberat ni, kita kena betul-betul menyatakan sikap kita. Di perempuan ini dizalimi, kita mesti tolong. Walaupun ada risiko. Tolong-tolong pun pergi-pergi, mak rempit ni ada risau. Mungkin kita pun tercedera, tetapi itu risikonya. Tetapi kita tidak boleh berdiam diri. Kerana kalau kita berdiam diri, artinya kita tolong mak rempit. Berdiam diri, tolong mak rempit. Begitu juga dalam keadaan sekarang. Dalam keadaan kezaliman ada sekarang ni, berdiam diri, kita tolong orang yang zalim. Tolong berdiam diri, tak apalah, ini kita jadi pengadil. Ya, kita akan tengok saja. Ya, tak boleh begitu. Jadi sebab tu saya kata kita kena karyawan dalam keadaan moral krisis mesti ada pendirian. Saya ingat satu play yang ditulis oleh satu sajak yang ditulis pada kurun ke-14 saya rasa, yang menyatakan ni sajak dia penting. Saya tak ingat nama dia apa, it's okay nama dia, tapi sajak dia tu dia tulis the hottest places in hell, the hottest tempat paling panas di neraka tu are reserved for those in time of moral crisis maintain neutrality. Neraka Jahanam ni, patutnya bahasa biasa lah, neraka Jahanam ni telah disediakan untuk pada mereka yang bila ada moral krisis, dia tak ambil. Macam itulah yang berlaku di Malaysia ni. Of lah, dia bukan tentukan siapa masuk neraka masa pula, saja nak tunjukkan kesalahan besar. Okey. Jadi saya itu saja dulu. Kemudian saya suka anda semua bertanya soalan. Jadi sebelum tu saya nak beritahu bahawa kita pun dah tahu bahawa saya dah ditahan, dah lokap. Supaya saja buku saya Cartoonphobia dilancarkan. Saya belum sempat lancar. Dulu saya ingat Ahmad Mustamam ada tulis satu buku, ya, 7 tahun malam memanjang. Saya pun ingat nak buat 7 lokap sepanjang malam. Saya rasa saya boleh buat. Saya dibawa melawat ke 7 balai polis. Akhirnya saya dibebaskan. Dan berita-berita itu telah tersiar di Amerika, di seluruh dunia, penangkapan seorang kartunis. Malah bila saya pergi ke Bali selepas tu, jumpa kartunis-kartunis Indonesia. Dalam langkah rawatan saya memang dah plan untuk melawat Museum Kartun Indonesia. Di Indonesia, Museum Kartun dibantu oleh kerajaan. Mereka mempunyai 11,000 koleksi kartun-kartun editorial. 11,000. Dan pergi sana, saya jumpa kartunis. Dia orang terkejut. Dia kata saya baru dibebaskan daripada ditahan. Dia kata, lebih kurang jadilah bahasa dia, Malaysia yang punya KLCC begitu tinggi tangkap kartunis. Dia jadi heran. Kerana ini tidak pernah berlaku. Dia kata Indonesia walaupun di zaman Soeharto tidak pernah berlaku. Ada juga dia kata Soeharto tak puas hati terhadap kartun, tapi dia tak tangkap lah. Dia komplain lah kartun ni betul-betul tak pernah tangkap. Di Malaysia berlaku.
Saya pergi ke di Thailand baru ni. Semua orang kata macam mana ni? Akun apa ni yang ditangkap ni? Teman-teman saya di Amerika, selepas saja saya tangkap tu terus order ni katulofobia ni. Terus order. Dan dia bagi nota situ. Your cartoon is so funny. I laugh before I read it. Sebab dia tengok dia dah kelakar lah. Dia kata pun mesti kelakar gila ni kan. So dia terus order, dia tulis macam tu. Dia dah siap dah. Dan dia juga nak umumkan bahawa saya baru dapat satu tawaran untuk berkarya di sebuah website international bertajuk The Cartoon Movement. Kerana ni juga lah, ya, yang saya telah mula akan berkarya sejak mulai minggu depan untuk international kartun. Saya akan fokuskan kepada kartun-kartun yang isu international, Middle East-nya, yang tapi dari perspektif Asia, ya, isu Myanmar, ada isu Malaysia pun yang sesuai sebagai isu Al-Tadwiyah, ya, orang kenal, submarine, orang kenal. Saya nak buat isu itu. Jadi saya dalam satu segi saya terima kasih juga lah kepada polis dan KTN ni, kerana telah memberi promosi yang banyak pada saya. Ini kalau dikira dalam duit ringgit, saya nak spend promosi ini. Big Mama beli iklan, Rosmah beli iklan di Time, berapa juta duit rakyat digunakan. Saya tak perlu gunakan duit rakyat, ya, untuk mempromosi buku saya ini. Jadi saya rasa itu saja dulu nak ceritakan apa berita baru. Saya serah balik pada Mr.